Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat kaum muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan hendaklah kamu jangan mati kecuali setelah kamu menjadi orang Islam yang sempurna. Sempurna di segi akidah, iman, tauhid, sempurna di segi ibadat, sempurna di segi cara hidup, sempurna di segi akhlak, dan sempurna di setiap bahagian. Sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah, akhlak dalam Islam mempunyai tempat duduknya cukup tinggi dan cukup penting. Sebab itulah dalam satu hadis yang bermaksud, pada suatu masa seorang sahabat bertanya Rasulullah SAW tentang apakah sebab yang manusia masuk ramai ke dalam syurga. Kebanyakan manusia masuk syurga, apakah sebab dia ya Rasulullah? Rasul menjawab, sebabnya ialah takwa kepada Allah dan elok akhlak. Dua sebab. Jadi manusia yang banyak masuk syurga sebabnya ialah takwa kepada Allah dan akhlaknya mulia. Dan sahabat bertanya lagi, apakah sebab kebanyakan manusia yang masuk neraka ya Rasulullah? Rasul menjawab, mulut dan farad. Dengan sebab mulut, manusia ramai masuk neraka. Dengan sebab farad, juga ramai manusia masuk neraka. Oleh itu sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita kena ingat selalu bahawa Islam sangat-sangat mengutamakan akhlak. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkit adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Akhlak orang Arab teruk di setiap bidang, jahiliah segala-galanya, bermusuh-musuhan, berbalah bantah, tidak ada kasih sayang, hasad dengki, marah dan sebagainya. Maka dengan sebab itulah Rasulullah SAW menegaskan bahawa dia dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertujuan untuk membina akhlak mulia manusia, nak mengubah daripada manusia yang berakhlak buruk kepada akhlak baik, akhlak mulia. Sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda,
sekasih-kasih hamba Allah kepada Allah ialah sebaik-baik, semulia-mulia akhlak. Orang yang paling baik akhlak, orang yang paling mulia akhlak, itulah orang yang paling kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang akhlak buruk, akhlak tidak bagus, akhlak tidak baik, maka itulah manusia yang paling tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Hadis Nabi satu lagi yang bermaksud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya sekasih-kasih manusia kepada aku dan sedekat-dekat manusia tempat duduk dengan aku pada hari kiamat ialah orang yang paling mulia akhlak. Orang yang paling mulia, yang paling baik akhlak. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Pada hari kiamat nanti, setiap orang manusia yang beragama Islam akan dihitung, akan dihisap, akan ditimbang amalan masing-masing. Amalan solat, amalan puasa, amalan haji, amalan sedekah, segala amalan akan ditimbang di atas neraca hamba Allah setiap orang. Sebanyak-banyak timbangan amalan dia ditimbang, amalan akhlak mulia inilah yang paling berat sekali. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis Nabi yang lain lagi yang bermaksud, Nabi bersabda, sesempurna orang mukmin akan imannya. Orang mukmin yang iman paling sempurna ialah orang mukmin yang paling elok dan paling mulia akhlak. Hadis Nabi satu lagi yang bermaksud, sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia iman yang paling afdal ya Rasulullah? Ime pese mana, ime ha mana ya Rasulullah yang paling baik, yang paling baik, yang paling mulia? Rasulullah menjawab, husnul khuluq. Orang yang elok akhlak, orang yang mulia akhlak, maka inilah orang yang paling afdal imannya. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Apabila kita mengetahui hakikat kedudukan akhlak dalam Islam begitu pentingnya, sesuailah dengan hadis yang telah saya bacakan itu tadi. Rasulullah dibangkit adalah untuk membina akhlak mulia, untuk mengubah akhlak buruk kepada akhlak Islam. Sebagaimana kita tahu, orang-orang Arab tidak ada kasih sayang di antara satu sama lain semasa jahiliyah sebelum bangkit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar tidak ada kasih sayang, bahkan bunuh membunuh, benci membenci, musuh memusuhi. Sebagaimana kita tahu, di Al-Madinatul Munawwarah orang Arab terbagi kepada dua kaum, dua kabilah, Aus dan Khazraj. Di antara dua kabilah ini senantiasa bermusuh-musuhan, bunuh membunuh. Di mana kasih sayang di antara manusia? Di mana sifat peri kemanusiaan? Tak ada. Apabila tidak ada kasih sayang, ganti di atas itu ia marah, benci. Oleh itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dibangkit untuk nak menyempurnakan akhlak, nak mengubah akhlak. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak dia ialah Al-Quranul Karim. Satu masa sahabat bertanya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ke akhlak Rasulullah? Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Baginda, akhlak baginda adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah ialah akhlak Al-Quran. Kerana di dalam Al-Quran penuh dengan akhlak-akhlak mulia yang diajar oleh Allah.
yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia berakhlak dengannya. Semua akhlak baik dalam Islam dan Al-Quran diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dikatakan akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibina oleh Allah, dibentuk oleh Allah dengan akhlak Al-Quran, Allah bagi tahu kepada kita semua umat Nabi Muhammad dalam ayat yang saya bacakan itu tadi, sesungguhnya bagi kamu diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Rasulullah, amalan dia, tingkah laku dia, akhlak dia dan lain-lainnya itu merupakan contoh teladan kepada manusia, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang yang mengharapkan balasan baik daripada Allah. Rasulullah menjadi contoh teladan yang baik kepada orang yang mengharapkan kebaikan pada hari akhirat, pada hari kiamat. Sebab itulah kalau orang yang betul-betul mengharapkan balasan baik daripada Allah, orang yang betul-betul mengharapkan nak boleh kebaikan pada hari akhirat, dia menjadikan Rasulullah sebagai idol. Dia menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan. Gapo saja kerutuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di segi akidah, di segi iman, di segi tauhid, di segi ibadat, di segi cara hidup, di segi akhlak, terutamanya dalam tajuk khutbah kita pada hari ini. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kalau kita nak jadi orang yang dikasih, yang paling dikasih oleh Allah, nak jadi orang yang paling dikasih, yang paling kasih kepada Rasulullah, nak jadi orang yang duduk dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat, nak jadi orang yang timbangan neraca di atas neraca pada hari kiamat yang berat, maka usahalah, ubahkanlah akhlak kita biar jadi akhlak baik, iaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila akhlak Al-Quranul Karim. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, bagaimana Rasulullah membina sahabat dia? Bagaimanakah Rasulullah membina akhlaknya, akhlak umatnya? Rasulullah membina dengan Al-Quranul Karim. Kerana segala akhlak baik termuat dalam Al-Quranul Karim. Ada ramai, ada banyak akhlak yang manusia nampak baik, tapi bercanggah dengan akhlak yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ada ramai, ada banyak akhlak yang manusia nampak tidak baik, tapi dalam Al-Quran mengatakan akhlak ini adalah baik. Berarti banyak juga akhlak yang berlainan, yang berbeza di antara akhlak Allah, yang akhlak yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dengan akhlak yang yang ditentukan oleh manusia. Sebab itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kalau akhlak kita nak turut akhlak yang ditentukan oleh manusia, kita tak selamat. Kita tak jadi orang baik di segi akhlak. Kalau kita nak jadi orang akhlak mulia, akhlak baik, akhlak yang berat timbangan dalam neraca pada hari kiamat nanti, ialah akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina sahabatnya dengan Al-Quranul Karim. Membina manusia dengan Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Maksudnya, dia, iaitu Allah, telah membangkit. Allah telah membangkit dari kalangan orang Arab yang ummi, orang Arab yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis.
seorang Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Rasulullah tidak pandai membaca dan menulis. Masyarakat selaku mad'uun, golongan sasaran dakwah, Rasulullah juga tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Bagaimanakah Rasulullah membina mereka? Yatlu alaihim ayatih. Rasulullah membaca Al-Quran kepada mereka. Rasulullah membaca Al-Quran kepada mereka supaya mereka faham, supaya manusia reti, supaya manusia tahu apakah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Maka dengan sebab Rasulullah baca Quran kepada orang Arab, kepada orang Mekah, kepada sahabat-sahabat dia reti, faham, maka dengan sebab itulah sahabat-sahabat Rasulullah akhlak dia jadi mulia. Sebab itulah akhlak mereka berubah daripada akhlak yang benci membenci, akhlak yang bunuh membunuh, akhlak yang marah memarah, jadi akhlak yang berkasih sayang, bermahabbah, berta'awun, isar. Sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Wa yuzakkihim, dan Rasulullah pakai manhaj, pakai laksud, pakai metodologi dalam membina manusia dengan yuzakkihim, dengan membersihkan manusia. Apakah jadi maksudkan membersihkan? Kalaulah orang Arab ada akidah menyeleweng, Rasulullah membersihkan akidah menyeleweng mereka. Pegangan yang karuk-maruk, kepercayaan yang karuk-maruk, Rasulullah membersihkan. Amalan syirik dibersihkan oleh Rasulullah. Akhlak buruk juga dibersihkan oleh Rasulullah. Allah menceritakan sendiri, kata kerja Rasulullah, yuzakkihim, membersihkan segala-gala keburukan yang dimiliki oleh manusia pada masa itu. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan metodologi yang ketiga, manhaj yang ketiga, laksud yang ketiga yang digunakan oleh Rasulullah dalam membina manusia, yaitu mengajar Al-Quran dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sekalipun sebelum daripada itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata, akhlak yang buruk, tidak pandai membaca dan tak pandai menulis, bermusuh-musuhan. Apabila Rasulullah menggunakan tiga manhaj ini, dengan membaca Al-Quran, membersihkan daripada segala keburukan, mengajar Al-Quran dan Al-Hikmah, berubah manusia, berubah masyarakat daripada masyarakat yang bermusuh-musuhan menjadi masyarakat yang bermahabbah, berta'awun, tolong menolong di antara satu sama lain. Sehingga orang-orang kafir sampai di hari ini mereka buat riset, mereka buat kajian, di manakah masyarakat yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling bahagia di dunia ini. Sepakat kata masyarakat Al-Madinatul Munawwarah, ya, masyarakat yang paling baik, masyarakat yang paling bahagia, masyarakat yang paling berkasih sayang, masyarakat yang paling berta'awun, tolong menolong di antara satu sama lain. Masyarakat yang dibina oleh Rasulullah SAW di Al-Madinatul Munawwarah. Soalan lagi, kenapa Rasulullah membina dengan Al-Quranul Karim? Sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Akhlak orang Islam semasa itu yang dibina oleh Rasulullah bukan hanya berkasih sayang, bukan hanya mahabbah, lebih daripada itu lagi ada isar. Isar mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Dalam satu hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu sehingga dia kasih pada saudaranya serupa dengan dia kasih kepada diri dia sendiri. Itu orang beriman. Syarat iman ialah kasih sayang. Ada kasih sayang, ada iman. Tidak ada kasih sayang, tidak ada iman. Hadis Nabi yang lain satu lagi, la tadkhul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ila syai'in idza fa'altumu tahabbtum abshus salama bainakum.
Kamu tidak boleh masuk syurga sehingga kamu beriman. Memang nak masuk syurga kena dengan iman. Tak ada iman tak boleh masuk syurga. Kamu tidak boleh menjadi orang beriman dan kamu tidak beriman sehingga kamu berkasih sayang. Mu nak jadi orang beriman boleh, tapi kamu kena berkasih sayang di antara kamu. Kalau kamu tidak berkasih sayang, tidak ada peluang untuk kamu menjadi orang yang beriman. Duk musuh, duk bala, duk maki, duk fitnah, duk menuduh, duk bermusuh-musuhan, tak ada lorong nak sapa kepada iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu perkara kalau mu nak ada kasih sayang. Ada satu amalan, satu perbuatan. Kalau kamu buat benda ni, timbullah, lahirlah kasih sayang di antara kamu, iaitu menaburkan salam di antara kamu. Bakak wisale jawab saleh, wisale jawab saleh. Ini tangga yang pertama nak jadi orang berkasih sayang. Apabila berkasih sayang timbullah iman. Apabila ada iman, barulah boleh masuk syurga Allah pada hari kiamat nanti. Akhlak penting. Isar mengutamakan diri orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tak ada tasawur, tak terfikir. Bahkan kita mengatakan ini mustahil akan berlaku di atas muka bumi. Tapi benda boleh jadi dibina oleh Rasulullah dalam satu peperangan Tabuk. Peperangan yang cukup panas. Selepas daripada peperangan berlaku waktu siang hari panas cukup terik. Kemenangan di tangan orang Islam yang dipimpin oleh Rasulullah. Ada sahabat Rasulullah lagi cari tempat perang, tempat bermusuh. Tengok siapa yang tak mati lagi. Kita tengok ada gapo hati, siapa mati, siapa tak mati, siapa dah luka. Seorang sahabat pergi jumpa dengan sahabat, dengan sepupu dia. Kita tengok sepupu dia ada luka habis. Berlumuran darah. Keluar darah, banyak luka, tubik darah tu dahaga dah. Apatah lagi di musim panas. Panas terik, darah tubik banyak, luka. Sangat-sangat dahaga kepada air. Sangat-sangat berhajat kepada air. Sebab itulah dia minta air. Sepupu dia bergaduh, baru kita cari air. Oh, cari air. Apabila ambil air nak bagi sepupu dia minum, selesai dahaga, sepupu dia dengar orang lain, seorang lagi dia minta air. Luka sepupu tu juga. Sepupu dia kata, tak apalah aku tak minum, bagi pada saudara aku ni. Allahu Akbar. Dalam keadaan panas terik dahaga 50 mati hidup. Air siapa dah dia sepatut dia minum. Tapi dia mengutamakan diri saudara dia lebih daripada diri dia sendiri. Tak apalah aku tak minum, bagilah ke dia minum. Allahu Akbar. Bawa sapa kepada orang yang kedua, bawa nak minum. Orang yang kedua dengar pula orang yang ketiga dia minta luka yang sama juga. Orang yang kedua pun kerana didikan Muhammad juga. Orang yang kedua kerana sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW dengan Al-Quran juga. Orang yang kedua kata tak apalah aku tak minum, bagilah kedai bunuh orang yang ketiga. Bawa sapa kepada orang yang ketiga, tak ada nak minum air, menghembus nafas yang terakhir, korban syahid di medan perang. Bawa air kepada orang yang kedua pula, tak ada nak minum juga, korban syahid. Bagi kepada orang yang pertama, sepupu dia juga tak ada nak minum, korban syahid. Dalam keadaan hampir-hampir nak mati dah, berhajat sangat kepada air, perlu sangat kepada air kerana dahaga, tak sanggup minum lagi. Selama mana kawan dia, saudara dia duk berhajat juga. Allahu Akbar. Ini akhlak dalam Islam yang dibina oleh Rasulullah dengan Al-Quranul Karim. Oleh itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, selama mana kita tidak dibina dengan Al-Quran, selama itulah kita tak sapa kepada tahap akhlak yang dikehendaki oleh Allah. Selama itulah tak sapa kita ke peringkat orang yang berakhlak, yang boleh duduk dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat nanti. Selama itulah kita tidak boleh menjadi sebaik-baik, seafdal iman. Oleh itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, marilah kita berdekat dengan Al-Quran. Marilah kita usaha mendapat didikan daripada Al-Quran.
dengan cara kita baca, dengan cara kita belajar tafsir Al-Quran Karim, we reti, we faham gapo tu ada royak, bagaimana ke akhlak yang dikita oleh dalam Al-Quran Karim. Lepas tu kita pakat beramal, insya-Allah kita akan jadi manusia yang berakhlak mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wahai sekalian hamba Allah, saya berwasiat dan berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada sidang jemaat sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah. Sama-samalah kita mentaati Allah agar kita termasuk dalam golongan manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. Soalan, kenapa kita, masyarakat kita tak timbul kasih sayang? Diganti di tempat kasih sayang tu dengan benci membenci, marah memarah, bermusuh-musuhan, fitnah memfitnah, tuduh menuduh, bunuh membunuh. Tak ada sebab lain, sebab kita tinggal didikan daripada Al-Quranul Karim. Akhlak kita tidak dibina dengan Al-Quranul Karim, cara hidup kita tidak dibina dengan Al-Quranul Karim. Saya bersuruh diri saya sendiri dan kepada sidang jemaat sekalian, marilah kita hidup bersama dengan Al-Quran. Kita pakat belajar, wirti, faham maksud Al-Quran. InsyaAllah kita menjadi ummatul Quran yang berakhlak mulia, yang dikasihi oleh Allah dan yang mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.